Terima kasih Encik Muhammad Yusof. Baiklah, kita teruskan lagi. Pembentang terakhir Encik Khairul Anwar Zainuddin, pensyarah tari program Seni Persembahan Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM. Oh, Encik Khairul ada banyak peminat hari ini. Sebelum beliau berkhidmat di UiTM, beliau berkhidmat sebagai artis budaya di Kumpulan Seni Negeri Selangor dari tahun 2000 hingga 2012. Beliau kemudiannya menjadi tenaga pengajar tari di Sekolah Seni Malaysia Johor dari 2011 hingga 2013. Beliau kini sedang melanjutkan pelajaran di peringkat Dr. Falsafah di Universiti Melaya di bawah penjelaan Dr. Muhammad Afendi. Kertas pembentangan beliau bertajuk Mek Mulong di Alah Baru, Transformasi dan Pengekalan dalam Seni Persembahan Tradisional. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah jerit macam tu, nervous saya. Okey, kita teruskan. Okey, hari ini saya akan membentangkan tajuk adalah Mek Mulong di Alah Baru, Transformasi dan Pengekalan dalam Seni Persembahan Tradisional. Okey. Yang mana Mek Mulong, next slide. Mek Mulong ini adalah satu bentuk persembahan tradisional yang berasal dari Kedah dan telah diiktiraf UNESCO, yang mana kita pagi tadi dah bercerita pasal UNESCO yang telah diiktiraf pada 25 untuk urgent safeguarding. Okay, pengiktirafan ini penting untuk menjadikan sebagai warisan budaya yang signifikan di Malaysia, dan teater ini tidak hanya memaparkan keunikan cerita rakyat dan ritual, tetapi juga menggabungkan elemen-elemen tari, muzik, lakonan dan satu persembahan yang kompleks. Seiring dengan itu, kemajuan zaman dan perubahan selera audiens, Mek Mulong kini berhadapan dengan cabaran besar untuk mengekalkan keasliannya tanpa mengorbankan daya tarikan dan penonton generasi muda. Apa yang jadi cakap oleh Cik Yusof tadi pasal nak pendek-pendekkan, inilah kita nak tengok sebenarnya berlakunya transformasi. Dalam konteks ini penting untuk diterkai strategi untuk memastikan keberlangsungan seni persembahan sambil tetap menghargai warisan yang telah diwarisi. Okey. Namun dalam menghadapi pemodenan ini, seni persembahan ini sering mengalami transformasi bagi kelangsungannya, dan begitu juga pengekalan elemen-elemen tradisional yang berbentuk identiti seni adalah penting untuk memastikan warisan budaya ini tidak pupus. Antaranya yang dipelihara struktur persembahan, kostum, alat muzik dan peranan komuniti tempatan dalam menyokong keberlangsungannya. Next. Ini adalah tujuan untuk menerokai dua aspek utama dalam perkembangan Mek Mulong pada Alah Baru, iaitu transformasi dan pengekalan. Yang mana transformasi ini merangkumi perubahan yang dilakukan dalam koreografi, penggunaan teknologi dan juga penyesuaian naratif bagi memenuhi selera audiens contemporary. Dan manakala pengekalan ini merujuk kepada usaha untuk menjaga keaslian elemen-elemen tradisional agar nilai budaya yang diwarisi itu dapat dipertahankan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian ini untuk aspek memainkan peran penting dan memastikan untuk ia terus relevan dan dihargai. Next. Ini adalah hasil dapatan yang saya akan fokus pada hari ini adalah untuk transformasi. Ya. Next. Okey, dalam transformasi ini merupakan satu usaha penting untuk mengekalkan relevansinya tanpa mengorbankan elemen-elemen tradisional. Kajian terdapat beberapa aspek utama dalam Mek Mulong yang mengalami perubahan ketara, termasuk koreografi, struktur persembahan, penggunaan teknologi dan naratif, penyesuaian naratif dan tema. Ia dilihat daripada strategi untuk menarik minat generasi muda dan audiens contemporary di samping memastikan seni warisan terus bernafas dalam era pemodenan. Dan terdapat beberapa kumpulan institusi telah memainkan beberapa peranan untuk melakukan transformasi. Next, di antaranya adalah pihak yang terlibat secara langsung adalah Petronas Performing Arts, yang mana pagi tadi dah cerita pasal PAG, Persatuan Penggerak Warisan Seni Budaya Negeri Kedah, Akrab, Akademi Seni Kebangsaan, Aswara, Jabatan Kebudayaan Negeri
negara JKKN, Universiti dan Sekolah Seni Perak juga terlibat untuk melakukan transformasi untuk memberikan selera audiens pada masa kini. So untuk usaha transformasi ini bukan sahaja untuk menambah nilai persembahan tapi juga untuk mengekalkan keaslian tradisi sambil mengintegrasikannya dengan elemen-elemen moden. Next. Okey, kita terus kepada transformasi pada perkara yang pertama iaitu struktur dan persembahan dan perubahan koreografi. Kita melihat kepada pelbagai perubahan signifikan telah berlaku dalam aspek persembahan berbanding daripada versi asal yang berteraskan daripada suasana kampung Wang Tepus. Okay, yang mana pada masa kini terdapat peralihan versi bandar yang berformat pementasan konsert. Ini daripada citation daripada Dr. Nur Izzati sendiri. Kajian ini menunjukkan bahawa koreografi Mat Mulong telah mengalami perubahan ketara dengan menyesuaikan diri selera audiens moden. Okay. Next. Menurut Zamzuriah juga 2020 elemen gerakan tari atau tarian dalam persembahan Mat Mulong bertindak sebagai pelengkap yang signifikan diiringi nyanyian dan muzik bagi menyampaikan naratif cerita yang dipersembahkan. Gerakan tari yang ada asalnya berakar umbi ini telah mengalami adaptation dengan kemasukan elemen-elemen baru termasuk teknik-teknik tarian kontemporari dan improvisasi tanpa menjejaskan keaslian. Struktur ini juga telah mengalami pengubahsuaian khususnya dalam aspek tempoh persembahan yang mana Cik Usop cakap tadi adalah penyesuaian tanpa mengabaikan struktur asal persembahan dengan tujuan untuk membentuk identiti seni itu sendiri. Next. Perubahan ini juga dilakukan dengan usaha untuk memenuhi selera audien. Apa yang saya kata tadi itulah perubahan ini berlaku sebab untuk atas audien sekarang, audien contemporary. Dengan tempoh persembahan yang dipendekkan, penggiat juga dapat memastikan bahawa persembahan ini kekal, relevan dan menarik perhatian generasi baru tanpa mengorbankan keaslian budaya dan nilai tradisi. Dan langkah ini adalah satu bentuk kesinambungan untuk pengekalan tradisi dan transformasi untuk menghadapi konteks persembahan yang semakin moden. Next. Ini adalah komponen pengubahsuaian struktur persembahan yang mana ada beberapa perkara yang perlu dilihat untuk pengubahsuaian tetapi masih lagi dalam pengekalan elemen tradisinya yang mana perlu dipendekkan, yang tak perlu diubah, yang perlu dikekalkan. Okay? Next. Okay. Seterusnya adalah transformasi kepada perkara kedua iaitu penyesuaian naratif dan tema yang mana tadi Prof. Amy pun ada cerita cakap pasal naratif. Okey, terdapat penggunaan ini adalah untuk mengusahakan pelestarian kesenian kepada masa audien masa kini juga. Bentuk-bentuk kreatif. Ini contohnya, menurut Izzati juga beradaptasi mencerminkan untuk mengekalkan identiti sambil menyesuaikan persembahan dengan cita rasa dan keperluan audien kontemporari. Pendekatan ini bahawa untuk bahawa Mat Mulong kekal relevan tanpa mengorbankan nilainya. Next, pada tahun 2020, JKKN telah mempersembahkan sebuah persembahan tarian berjudul Gerak Timpo dengan program Inspitari. So tarian itu berasal daripada Kedah yang mana diadaptasi ke dalam bentuk contemporary. Dan usaha ini adalah satu inisiatif penting untuk memperkenalkan semula seni persembahan kepada audien dengan gaya yang lebih relevan dan menarik. Melalui inovasi ini, dia tidak hanya dipelihara tetapi juga diperkembangkan bagi memastikan keberlangsungan pada masa hadapan. Okey, pergerakan tempoh ini adalah warisan budaya dapat diolah untuk mendekatkan audiens kepada seni tradisional sambil mengekal. Apa yang saya cakap ni adalah memang kepada transformasi itu untuk bagi generasi muda sekarang ni sebenarnya. Okey, seterusnya next slide. Dan begitu juga 2012 telah dipersembahkan di Kata TV melalui siri komedi bertajuk My Cik Mai. Tadi Tan Sri pun ada cakap pasal Cik Mai kan? Di saluran ATM bertemakan masih lagi bertemakan Mat Mulong untuk dengan memperkenalkan watak-watak ikonik awang
disesuaikan dengan situasi moden pada masa kini. Yang mana Cik Mai memperlihatkan usaha untuk memperkenalkan popular seni persembahan tradisional kepada audiens, terutama generasi muda melalui medium television. Walaupun disesuaikan dengan komedi dalam konteks moden, dia mengekalkan beberapa ciri penting termasuklah penggunaan bahasa, kostum dan gaya persembahan yang autentik. Next. Juga terdapat persembahan yang menjadi asas kepada eksperimen kreatif dalam karya moden, dua produksi teater oleh Zamzuria iaitu Jalan Primadona 2015 dan Section by Section 2017. Ini saya terlibat kedua-dua production ni sebenarnya. Saya khususnya telah menggabungkan elemen tradisional Mek Mulong ke dalam konteks teater moden, yang mana elemen gerak tari dan struktur persembahan Mek Mulong telah adaptasi dalam persembahan, di mana skrip-skrip watak digunakan sebagai sebahagian daripada naratif dan lagu-lagu tradisional turut dinyanyikan sekaligus memberi nuansa tradisi yang menyatu dengan inovasi moden dalam produksi tersebut. Seterusnya adalah next. Okey. Terus transformasi adalah kepada perkara ketiga iaitu penggunaan teknologi. Ini juga disentuh juga tadi daripada Cik Usup dan yang lain-lain, penggunaan teknologi yang mana semalam pun kita dah tengok, siapa yang tengok semalam penggunaan LCD yang digunakan dengan sistem audio ya. So penggunaan teknologi ini merupakan elemen penting dalam juga proses untuk transformasi apabila persembahan dipentas berbanding bangsal tradisional di Wang Tepus, yang mana Wang Tepus lazimnya di bangsal keturunan yang terletak di kawasan terbuka atas tanah dengan struktur bangsal berbumbung yang disokong oleh 4 tiang. Ini dengan tradisi persembahan yang telah diwarisi secara turun-temurun. Dan sebaliknya dalam konteks persembahan di Alah Baru pada masa kini lebih bersifat komersial. Okay, penggunaan teknologinya seperti pencahayaan digital, sistem bunyi canggih dan elemen multimedia diterapkan untuk menyesuaikan persembahan dalam keperluan audiens kontemporari. Contohnya persembahan Mek Mulong juga yang telah dipersembahkan oleh pelajar Pusat Seni Pentas Tradisional Putra Aswara pada tahun 2022 telah menggunakan elemen multimedia seperti penggunaan teknologi pencahayaan dan paparan visual bagi meningkatkan gaya tarikan persembahan. Dan penerapan teknologi ini bertujuan memperkukuhkan pengalaman visual dan audio persembahan. Ia menjadikan lebih menarik untuk memikat bagi audiens pada masa kini. Okay? Yang lebih kecenderung, audiens pada sekarang ini lebih kecenderung kepada hiburan yang syarat dengan teknologi. Okay. Selain daripada itu, semasa pandemik COVID-19, persembahan ini telah terkesan juga untuk meneruskan pementasan secara fizikal, yang mana dalam usaha ini telah dibuat sejarah dalam talian pada Ogos 2001, dan juga projek ini sebenarnya melibatkan dua elemen utama iaitu persembahan pendek dan juga sebuah dokumentasi pendek mengenai Mek Mulong, dan juga ini dipersembahkan dalam tayangan secara talian melalui platform Facebook. Seterusnya. Okey, inisiatif ini bukan sahaja memperlihatkan adaptasi seni persembahan tradisional kepada teknologi moden, tetapi juga membuka ruang kepada Mek Mulong untuk terus dihayati oleh audiens dalam keadaan terhad akibat pandemik. Persembahan dalam talian ini mencerminkan kemampuan Mek Mulong untuk kekal, relevan dan dinikmati walaupun dalam situasi yang mencabar, sambil mengekalkan elemen-elemen tradisional yang menjadi asas kepada seni persembahan. Walaupun teknologi ini telah memberi kesan positif dalam meningkatkan kualiti dan daya tarik persembahan, terdapat kebimbangan dalam kalangan penggiat seni mengenai potensi kehilangan keaslian tradisional. Penyelidikan mendapati bahawa penggiat seni berusaha untuk mengekalkan
keseimbangan di mana penggunaan teknologi tidak dibenarkan menggantikan elemen-elemen penting yang menjadikan teras kepada identiti. Yang contohnya yang kat sini tiba-tiba kalau topeng tu awak nak tukar topeng lain, tak boleh lah sebenarnya kan. So untuk nak menjadikan ia lebih masih lagi dalam tradition dia. Okay, next. Oh, dah sampai penutup. Okey, untuk penutup, inisiatif Mek Mulong sebagai salah satu bentuk seni persembahan tradisional yang kaya dengan nilai budaya, menghadapi pelbagai cabaran dalam konteks permodenan dan perubahan selera audiens di alaf baru. Dapat disimpulkan bahawa transformasi dan pengekalan adalah dua elemen yang saling melengkapi dalam memastikan Mek Mulong terus relevan dan dihargai. Transformasi dalam aspek koreografi, penggunaan teknologi dan penyesuaian naratif adalah penting untuk menarik minat generasi muda. Walau bagaimanapun, pengekalan elemen-elemen tradisional seperti kostum, alat muzik dan struktur persembahan juga tidak boleh diabaikan kerana ia merupakan identiti keaslian. Yang maksudnya dalam ni adalah persembahan. Struktur persembahan itu lebih kepada ritual lah. Kalau kita nak tukar pada untuk transformasi ritual, tak boleh sebab ritual ni adalah memang pewaris hanya sahaja yang boleh yang melakukannya. Okay. Next, masa depan untuk Mek Mulong bergantung kepada keseimbangan yang harmonis antara inovasi dan pemeliharaan tradisi. Dan kajian ini mencadangkan bahawa untuk usaha berterusan perlu diambil bagi memastikan seni ini terus relevan dan menarik minat generasi muda tanpa mengabaikan akar budaya yang menjadi identitinya. Transformasi yang dilakukan harus dipandu oleh nilai-nilai tradisional telah lama wujud dalam seni persembahan. Dengan demikian, Mek Mulong dapat mengadaptasikan keperluan dan selera audien kontemporari sambil tetap menghargai dan melahirkan budaya warisan. Secara keseluruhannya, Mek Mulong di alaf baru dilihat sebagai jambatan yang menghubungkan warisan masa lalu dengan apresiasi masa depan. Dengan usaha kolektif dalam transformasi dan pengekalan, seni persembahan ini berpotensi untuk dihargai dan dipertahankan sebagai salah satu khazanah budaya yang bersifat tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hello. Terima kasih yang diucapkan pada Encik Khairul Anwar Zainuddin. Kita sebenarnya ada banyak masa untuk soal jawab sampai pukul 4. Ya. Tak apa, kalau kita tak boleh ada soalan, kita boleh demo sekali nanti. Okey, baik. Kita buka pada tuan-tuan puan-puan, sekiranya ada sebarang pertanyaan, sila majukan soalan anda. Ada dua mic yang ada pada kedua bahagian pentas ini. Sila majukan soalan anda. Sila nyatakan nama anda dan juga institusi yang anda berkhidmat dengan. Ada? Ya. Hello. Okay. Assalamualaikum. Saya Adiba Aida. Saya adalah pelajar seni persembahan seni tari daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, saya ada soalan untuk Encik Khairul Anwar Zainuddin. Baiklah, seperti yang kita semua tahu, transformasi itu adalah satu perubahan yang menyebabkan perbezaan bentuk ataupun corak. Jadi, saya nak tanya, adakah Encik melihat perbezaan transformasi itu dari pertama kali Mek Mulong ini dipersembahkan sehingga ia menjadi satu pementasan sekarang ni? Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua saya adalah, jika sekarang ini ia ditransformasikan bagi permintaan audiens, adakah ia masih mengekalkan keaslian asal persembahan Mek Mulong itu sendiri? Terima kasih. Okey, saya cuba jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk soalan pertama tadi, apakah dia kata soalan tadi yang pertama untuk perubahan transformasi melihat daripada persembahan, adakah daripada tradisi, betul? Okey, apa yang mana saya dapat
dapatan kajian saya yang mengatakan persembahan Mek Mulung, pergerakan tari Mek Mulung sebenarnya ada beberapa asas sahaja yang dilakukan. Tetapi untuk yang saya kata tadi, berlakunya transformasi di atas pentas, berlakunya transformasi untuk selera audien pada masa kini, dia telah berubah kepada satu bentuk koreografi dan beberapa bentuk pergerakan-pergerakan telah terlahir daripada berdasarkan lagu yang dinyanyikan atau gerak lagu yang dimainkan sebenarnya. So sebenarnya kalau ikutkan nak kata tradisi, kita lihat kalau orang-orang dulu dia menari adalah mengikut rasa dia. Dia tidak ada khusus ini kena buat, ini kena buat, tak. Dia adalah satu mengikut rasa dia. So sekarang ni di dalam performing arts, especially pada masa zaman sekarang, dia telah menjadikan satu structure untuk dijadikan satu kaedah pembelajaran yang mudah bagi senior universiti untuk dijadikan satu standard yang lebih bagus untuk dalam institusi pendidikan. So maksudnya macam sekarang, macam kita ni lah UiTM, UPSI, sebab kita ada tari. So kita telah membuatkan satu standardized supaya dia menjadikan satu bentuk persembahan yang standard, yang kita tahu, oh ini Mek Mulung. Nanti kita akan kata pergerakan ini kenapa tak sama, pergerakan ini kenapa tak sama. Faham? Menjawab? Okey, tadi yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah jika ia ditransformasikan bagi permintaan audiens, adakah ia masih mengekalkan keaslian asal persembahan Mek Mulung? Okey. Untuk dipendekkanlah ceritanya kan. Okey, tapi kalau mengikut dalam bentuk tradisi, kita kena perlu adanya, kita kena faham. First pertama kita kena faham bentuk ataupun struktur persembahan Mek Mulung. Kalau kita tak faham struktur Mek Mulung tu, nanti dia akan jadi, kau buat apa dia macam tu. So kita kena faham. Yang pertama, yang first tu lah, yang adalah kalau dalam persembahan ditulis situ adalah pra-persembahan ataupun permulaan persembahan. So yang pertama kena bertabuh, kena bertabik, kena gerak tempo, lepas tu kena ada tarian berjalan, lagu berjalan. Okey. So untuk persembahan, contohnya dalam persembahan gerak tempo yang kalau you tengok tadi adalah persembahan yang disampaikan pagi tadi selama 3 minit saja untuk persembahan pembukaan. Tetapi dia tidak mencacatkan struktur pergerakan, struktur persembahan itu sendiri. Sebab kita faham memang dalam bentuk struktur gerak tempo adalah berdasarkan lagu yang dinyanyikan. Okey, so maksudnya kita masih lagi melihat kepada bentuk ataupun nilai-nilai pergerakan tari yang ditarikan itu masih lagi dalam bentuk yang sesuai dan masih dalam bentuk keasliannya, yang menggunakan gerak-gerak asas yang telah ditarikan itu. Menjawab? Terima kasih. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nabil Bizanuddin daripada saya alumni UiTM, Fakulti Filem Teater Animasi, dan saya sekarang pelajar sarjana daripada UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Soalan saya ini terbuka pada semua. Boleh kami tahu, kami sebagai pelajar, berapa kumpulan yang ada yang boleh kami rujuk dan bagaimana usaha untuk nak menghimpunkan kumpulan-kumpulan yang ada? Dan soalan kedua pula, bagaimana nak mengekalkan dan nak kedepankan dan nak tingkatkan skill pelajar-pelajar IPT yang telah pun belajar Mek Mulung di peringkat lebih tinggi? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Encik Nabil. Okey. Yang mana saya tahu di Kedah memang satu-satunya untuk kumpulan akrab, tapi sekarang ni adalah memang kumpulan Wang Tepus. Asalnya adalah kumpulan Mek Mulung Wang Tepus. Okey. So kumpulan Wang Tepus ini adalah pewaris sendiri yang mainkan. Tetapi yang tadi Cik Usop cakap tadi itu adalah akrab tu adalah ketika sekarang 2004 kan. Okey. So berlakunya yang mana sekarang untuk kumpulan yang melakukan Mek Mulung adalah
Akrab, Petronas, itu ketika sekarang 2000, last ada 2010 kan Cik Zahari 2010 last ke 11? 12. PPAG yang saya cakap tadi, PPAG, dan satu juga daripada Aswara daripada Putra, sebelum Putra lah, bawah Pusat Seni Pentas, yang diajar oleh juga Zamzuria dan juga Pak Dan. Yang sekarang ni selain pada universiti lain, UPSI pun pernah juga buat daripada Dr. Pat yang menarik, Dr. Pat yang cuba timbul wujud pada tahun lepas kalau tak silap saya, dan juga sekarang ni UiTM cuba untuk melestarikan juga bersama-sama kumpulan Waterpost, kumpulan Akrab, kumpulan Mahawangsa, dan juga selain daripada itu sekolah adalah Sekolah Seni Perak. Okay, Sekolah Seni Perak. Yang mana saya dapat tahu yang menjalankan ataupun menggiatkan sekarang ini tidak ramai, beberapa kumpulan yang saya sebutkan tadi. Yang mana saya tahulah setakat ini. Kalau nak kata daripada Johor tak ada. Sebab sekarang ni memang daripada Kedah memang Akrab, tu yang ex-men PAG, Sekolah Seni Perak, Universiti UPSI, USM ada ke? USM rasanya tak sure kan? USM, tapi UUM pernah melakukan bengkel bersama pewaris dan juga yang lain-lain. So yang betul ada grup sekarang ini di antara itu tadilah saya sebutkan tadi. Okey? Terima kasih. Ada menjawab soalan? Terima kasih. Ya, ada lagi soalan. Ya. Okey, soalan ni saya tujukan kepada Encik Muhammad Yusof dan Encik Khairul. Ini saya minta pendapat daripada kalian berdua. Okey, seperti yang kita tahu, teater Mat Mulung ni ada tarian mereka seperti gerak tempoh ataupun kecil milik. Jadi soalan saya, adakah saya boleh mengeluarkan tarian tersebut menjadi satu repertuar tarian kerana saya adalah pelajar yang akan melaksanakan projek akhir tari yang berlangsung pada 7 hingga 11 Januari. Jadi saya akan membawa tarian gerak tempoh untuk dijadikan satu repertuar tarian. Jadi soalan saya adalah, bolehkah saya mengeluarkan tarian gerak tempoh itu sendiri menjadi satu repertuar bagi seni persembahan dalam tarian itu? Terima kasih. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Saya jawab ni dengan cara yang nampak macam kasar lah, sebab orang Kedah kan. Tapi kalau ikut kenal saya, tak kasar, nampak macam sweet sangat. Yang tak boleh ubah Al-Quran saja. Kan? Jadi, kenapa yang pengkaji-pengkaji ini mendokumentasikan benda ini adalah lebih kepada memelihara dan mengangkat benda ni ke UNESCO. Jadi macam yang Cik Khairul kata tadi, dalam tarian-tarian yang ada dalam Mat Mulung tu, dia ada dia punya gerak asas dia, yang dia ada struktur-struktur dia, lirik-lirik lagu dia, bait-bait lagu. Sekiranya adik tadi meneruskan perkara tu, saya rasa benda tu tak jadi masalah. Tak salah pada saya lah. Okey, saya tambah sikit. Dia tidak menjadi satu kesalahan sebab ini adalah satu, untuk yang saya cakap tadi, adalah satu juga transformasi untuk menggalakkan awak punya minat dalam tarian tradisional, especially untuk memperkenalkan dia sebagai satu tarian gerak tempoh. So untuk membuat sesuatu perkara, ini adalah satu perkara gerak kerja kreatif. Okay? Gerak kerja kreatif ni kita kena tahu asalnya dulu. Jangan kita tak tahu tapi kita pasang lagu, kita buat. Dia tak boleh macam tu. So maksudnya apa-apa pun kita kena kenali dulu apa asalnya ataupun induknya, baru kita akan jadikan dia satu pergerakan. Sebab manusia ni kreatif.
Kalau kita dia buat gini, oh dia pun begini. Macam tu. Kita tak tahu kan? Sebab itulah, itu manusia. Manusia dia tak boleh halang kreativiti mereka. So dia menjadikan ia satu kreativiti untuk menjadikan satu struktur pun itu tidak menjadi masalah. Itu adalah terpulang kepada individu itu untuk menilai apakah yang dilakukan itu betul atau salah, itu terpulang pada awak. Yang pentingnya kita perlu asas dia, kita kena perlu tahu. Okay. Thank you. Ada? Okey, teruskan. Pertama sekali, saya Zahari Hamzah. Okey. Pertama kali saya mohon jasa baik pada semua yang berada di dalam dewan ini untuk memberi tepukan yang sangat gemuruh kepada penerus kita, iaitu pada tokoh kita daripada Kampung Wan Tepus, kerana mereka sangat jujur dan ikhlas setiap kali siapa saja datang untuk berjumpa, untuk belajar tarian Mek Mulong. Bermula daripada tahun 2000 lagi, iaitu tadi yang telah disebutkan oleh Tan Sri, basically Petronas melalui PPAG, Petronas Performing Arts Group, telah mengadakan research. Sayangnya, saya mengutip balik apa yang dikatakan oleh Prof. Kipli tadi untuk sesi yang tadi, bahawa mereka-mereka yang terlibat dalam seni persembahan ini adalah orang-orang yang bijak pandai. Tetapi kadang-kadang mereka tidak pandai menggunakan peluang yang ada untuk meletakkan mereka di tempat yang akademik. Sedangkan research yang dilakukan oleh mereka itu adalah value untuk akademik. Seperti mana yang telah dikeluarkan oleh, dan juga tepukan juga kepada Prof. Kipli, Dr. Sarman daripada sebelum ni Dr. Kipli dekat UPSI, dan telah menjadikan pengajian master performance study di UPSI, menyebabkan mereka-mereka yang terlibat dalam bidang persembahan boleh membuat master studies dalam bidang tersebut. Okey, soalan saya. Kemudian saya menelusur kepada apa yang dah diberitahu tadi, sekadar menceritakan pada tahun 2001 Mek Mulong telah diperkenalkan oleh tokoh, iaitu arwah Pak Saleh, kepada artis budaya PPAG pada 2001, dan kita belajar daripada A to Z. Okey, dan selama lebih kurang secara formalnya more than 3 months, dan juga Pak Leh berada dengan kita selama di Kuala Lumpur dengan Bandin pada masa itu, arwah Pak Ad, selama lebih kurang 2 bulan lebih di hotel, dan belajar secara berterusan bersama dengan untuk mendapatkan gerak-gerak dan memastikan setiap gerak itu diperbetulkan. Kemudian apa yang berlaku apabila persembahan itu beberapa kali dibuat di Dewan Filharmonik Petronas, which is apa yang dibuat oleh JKKN sebenarnya patut dipuji dan disanjung dan disambut, di mana JKKN telah mengadakan bengkel pada, tadi saya kata pada persembahan pertama di Dewan Filharmonik pada 2002, dan 3 tahun kemudian JKKN mengadakan bengkel, iaitu Tan Sri telah membuat bengkel pelestarian Mek Mulong di Kuala Lumpur dan memanggil semua artis budaya, penggiat apa semua untuk mengadakan bengkel. Bengkel tersebut telah dikendalikan oleh salah seorangnya adalah saudara Rosli Mansur dan Yazid Zakaria bahagian muzik, dan juga seorang artis budaya daripada PPAG. Kemudian apa yang berlaku yang menarik lagi adalah ASK pada masa itu atau Aswara sekarang telah menjadikan Mek Mulong salah satu syllabus dalam pengajian diplomanya. Itu juga patut menyebabkan kelestarian itu berlaku. Satu, kita buka mata, kedua diteruskan, dan ketiga diteruskan oleh Aswara pada masa itu. Jadikan syllabus. Dan hal ini menyebabkan dia timbul dan muncullah mereka-mereka yang ingin meneruskan. Okey. Soalan saya. Okey, sekejap ya. Sebab tadi kata masih lama kan. Bagi ahli panel, Dr. Amy dan juga
tak salah kalau saya tanya moderator juga adalah salah seorang pengkaji juga dan juga Cik Yusof. Apakah harapan untuk masa depan Mek Mulong dalam bidang seni ini dan bagaimanakah Mek Mulong ini boleh kekal relevan dalam dunia yang semakin ke dunia global yang akan datang dan sekarang yang dengan pelbagai dugaan dan cabarannya. Dan pada masa yang sama, pihak-pihak institusi pengajian tinggi boleh dikatakan, yang mana ni aku buat Mek Mulong nanti ada ke peluang pekerjaan untuk budak-budak ni kalau belajar Mek Mulong, belajar Mak Yong, ada ke? Dia lupa bahawa ASK ataupun Aswara telah melahirkan 3 orang doktor semasa dia buat pengajian diploma yang mewajibkan pelajar-pelajarnya belajar wayang kulit, Mak Yong dan juga bangsawan. Telah melahirkan 3 orang doktor. Kalau saya salah, Dr. Rosli Subuh, Dr. Norzizi Zulkifli dan juga Dr. Melanie. Adakah ini formula yang salah? Apa pandangan panel? Terima kasih. Saya melihat ke depan, masa depan Mek Mulong. Saya lebih melihat kepada kita menjaga Mek Mulong, tetapi Mek Mulong itu di Wang Tepus. Katalah satu hari kerajaan nak ambil untuk buat tanah dekat Wang Tepus itu, ataupun TNB nak buat pencawang elektrik dekat situ dan diambil tanah itu. Maka kalau tidak ada Wang Tepus, mungkin di tanah itu yang katanya tadi kecil, so masa depannya jadi bagaimana? Jadi sekiranya ada langkah yang lebih jauh, ini langkah yang lebih jauh, saya ramai yang dah mengatakan tentang langkah yang ke depan dalam ruang lingkup kita tu, tapi saya nak melihat lebih jauh tentang masa depan dia, di mana nak menjaga Mek Mulong, jagalah tanah Wang Tepus itu. Letakkanlah di bawah UNESCO sekali. Okay? Sehingga di situ ada hub kreatif di mana apabila ada performance sebagaimana di Siam Nermit mungkin jauh untuk dibandingkan, tetapi di situ adalah satu pusat kajian yang bukan sahaja kita di Malaysia ni, tapi satu dunia. Sebab UNESCO ini satu dunia. Jadi orang luar akan datang apabila tempatnya ada. Orang luar akan datang melihat performance, tetapi perkara ini harus diangkat dengan serius, bukan hanya oleh kumpulan akrab ataupun daripada Wang Tepus. Ini adalah sepadu daripada JKKN, Motek, Ketua Kampung, mungkin Sanusi di Kedah. Jadi ini adalah usaha sepadu untuk melihat supaya ianya bukanlah sesuatu yang hanya berkala. Ada pementasan, ada duit. Tak ada pementasan, tak ada duit. Dia mestilah kita mencipta Mek Mulong itu sehingga menjadi income bukan sahaja kepada pemainnya, tetapi kepada orang kampung tersebut, kerana mereka boleh buka bisnes kopi latte. Okay? Apabila adanya pementasan tersebut di Bangsal dan semarakkan tempat tersebut apabila ianya menjadi pusat kajian. So itu yang saya lihat lebih jauh yang patut tindakan bersepadu. Lain ada komen untuk masa depan Mek Mulong? Okeylah, saya sebab tadi saya juga minta untuk respon terhadap masa depan Mek Mulong juga. Saya pun dari segi pelestarian Mek Mulong, kita dah nampak dah seperti Prof. Aminah Rapoh dah sebut tadi, kita tengok dari segi kelestarian juga ekonomi kreatif di tempat tersebut juga. Kita tengok di tempat-tempat lain bila ada satu kesenian yang popular, ekonomi sekelilingannya juga berkembang. So ada juga minat saya dengar tempat Wang Tepus tu ingin dibangunkan sebagai
eco-tourism untuk bila orang datang, dia nak tengok permainan Mek Mulong, dia juga nak tengok persekitaran Wang Tempur sebagaimana. Dan juga saya tengok dari segi pelestarian daripada dokumentasi archival ataupun arsip-arsip, kalau tuan-tuan perempuan ada melihat buku saya yang saya tuliskan, ada menceritakan macam mana Mek Mulong mula-mula dikenalkan bermain pada tahun awal tahun 1921 di Singapura, dan saya masih lagi mencari-cari informasi yang bagaimana Mek Mulong itu sendiri pada waktu awal-awal pengembangan masa British ada, Mek Mulong ini diperkembangkan ataupun menjadi satu identiti Kedah untuk mewakili Kedah sebagai persembahan di Singapura pada waktu itu. Jadi saya masih lagi melihat bagaimana Mek Mulong ini boleh dijadikan sebagai identiti di Kedah dan terus berkembang dan berminat antara generasi yang akan datang, terutamanya di Wang Tempur itu sendiri. That means kita nak tengok anak-anak Paksaan, anak-anak Halim mungkin akan berminat juga untuk memancangkan lagi main Mulong bersama-sama dengan komuniti sendiri. Baiklah, kita sudah menghampiri pukul 4. Kita tengok kita punya panel pun sudah gelisah kerana nak banyak soalan kali ini. Baik, bagi tepukan yang sangat gemuruh pada panel yang terakhir yang bertekun semua untuk membuat paper yang sangat menarik. Alright. Apa yang saya bersimpulkan melalui Mencengi ini adalah penggiat memainkan peranan yang sangat besar untuk melestarikan, mendidik orang ramai dan juga menjadi perantara bersama pelbagai pihak untuk mengekalkan tradisi ini pada masa hadapan. So, saya serahkan semula panel ini pada pengacara majlis. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada moderator kita yang berbahagia Dr. Nur Izzati bin Jamaluddin dan juga barisan panel yang hebat dan tidak boleh dipertikaikan lagi. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Aminah Rapo, yang berusaha Encik Muhammad Yusof dan juga yang berusaha Encik Khairul Anwar. Baiklah, semoga apa yang dikongsikan dapat kita jadikan sebagai satu panduan untuk membawa seni tradisional kita, bukan saja Mek Mulong, seni tradisional yang lain, makyong, lagu asli, gambus, keroncong dan sebagainya terus bersinar di mata dunia. Baiklah, kita akan berehat sebentar sebelum kita teruskan dengan majlis penutupan rasmi sebentar sahaja lagi. Jadi saya boleh mempersilakan tetamu kita untuk kembali ke tempat duduk dan juga kita akan paparkan senarai nama di LED screen kita, mereka-mereka yang berjaya memenangi cabutan bertuah. Jadi tuan-tuan dan puan boleh melihat jika anda bertuah, nama anda akan terpapar di layar LED kita. Dan saya juga akan memberi masa senggang kepada anda selama 10 minit. Jika ada yang mahu ke bilik air, ke tandas dan sebagainya, kita akan